Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam Purnama Maram Channel. Kita akan sambung berkait dengan 40 hadis tentang politik dan kepimpinan. Hadis yang kelima, pemimpin mestilah kuat dan amanah. An Abi Dzar qala qultu ya Rasulullah ala tasta'miluni qala fadaraba biyadihi ala mankibi thumma qala ya Aba Dzar innaka dha'if wa innaha amanah wa innaha yawmal qiyamati khizyun wa nadamah illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda alladhi alaihi fiha. Daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apakah Tuhan tidak menanti aku menjadi pemimpin? Lalu Rasulullah memegang bahunya dengan tangannya dan bersabda, wahai Abu Dzar, sesungguhnya aku lihat engkau adalah lemah, sedangkan kepimpinan itu adalah amanah, dan ia di hari kiamat nanti adalah satu kehinaan dan penyesalan, melainkan mereka yang memegangnya dengan haknya dan menunaikan hak-hak yang terdapat ke atas kepimpinan tersebut. Hadis Sahih Muslim nombor 1825. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, melalui hadis ini Rasulullah mengingatkan kepada kita 3 perkara. Perkara pertama ialah kepimpinan itu bukanlah satu perkara yang boleh diminta-minta. Perbuatan meminta jawatan ini seakan melihatkan kecenderungan seseorang yang berkehendakkan dunia. Yang keduanya, Rasulullah menerangkan tentang syarat kepimpinan, yaitu seorang pemimpin itu mestilah kuat dan amanah. Dan ketiga, pemimpin yang gagal melaksanakan amanah dengan baik, mereka akan ditimpa kehinaan dan penyesalan di akhirat kelak. Sebahagian ulama hadis melontarkan persoalan berhubung hadis ini, iaitu mengapa Rasulullah memberikan peringatan itu kepada Abu Dzar. Mengapa Abu Dzar dikatakan lemah, sedangkan riwayat sirah menunjukkan Abu Dzar adalah seorang yang kuat dari aspek fizikalnya. Sayyidina Abu Dzar adalah seorang sahabat Nabi yang berkemahuan tinggi dan berjiwa kental. Sebelum memeluk Islam, Abu Dzar telah bermusafir untuk mencari kebenaran. Abu Dzar telah dipertemukan dengan Rasulullah SAW. Setelah memeluk Islam, baginda menyarankan kepada Abu Dzar supaya menyembunyikan keislaman beliau. Tetapi keberanian Abu Dzar melangkaui nasihat itu. Abu Dzar mengumumkan keislaman beliau, lalu dipukul oleh Quraisy beramai-ramai di Mekah. Ketika dalam perang Tabuk, Abu Dzar radhiyallahu anhu telah tertinggal jauh di belakang kerana untanya yang perlahan. Menurut riwayat, Abu Dzar lantas meninggalkan untanya lalu berjalan kaki, memikul segala bekalan dan kelengkapan perangnya dalam perjalanan yang jauh dan panas. Ketika tentera muslimin ternampak bayang-bayang seorang lelaki yang mengekori mereka, Rasulullah lantas bersabda, mafhumnya, mudah-mudahan itu adalah Abu Dzar. Apabila kaum muslimin memerhatikannya, mereka pun berkata, wahai Rasulullah, demi Allah, itu adalah Abu Dzar.
lalu Rasulullah bersabda, moga Allah merahmati Abu Dzar. Dia berjalan kaki, berjuang seorang diri, meninggal seorang diri, dan akan dibangkit seorang diri. Lihatlah sifat independen, merdekanya serta berjiwa kental lelaki yang bernama Abu Dzar. Namun seperti yang disebut dalam hadis di atas, apabila Abu Dzar meminta untuk diberikan jawatan, Rasulullah SAW menyatakan bahawa Abu Dzar adalah seorang yang lemah. Apa yang dimaksudkan dengan lemah di sini? Apabila Rasulullah SAW menyatakan Abu Dzar adalah seorang yang lemah ataupun tidak kuat, jelas kelemahan yang dimaksudkan di sini bukanlah kelemahan fizikal, kerana Abu Dzar tidak herau dipukul di awal keislamannya. Beliau di Mekah pada masa itu, malah Abu Dzar mampu berjalan seorang diri dengan memikul beban dalam perjalanan yang panas dan jauh ketika perang Tabuk. Harus kita ingat bahawa dalam perang Tabuklah Allah menegur Ka'ab bin Malik kerana tidak turut serta dalam peperangan yang panas dan jauh perjalanannya itu. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan lemah di sini? Kamu wahai Abu Dzar lemah, kata Rasulullah. Apakah yang dimaksudkan lemah sini? Lemah kekuatan dia ke? Melihat kepada nas hadis dan beberapa riwayat berhubung Abu Dzar, beberapa kesimpulan boleh dirumuskan. Barangkali yang dimaksudkan dengan lemah di sini adalah kelemahan daripada aspek ketajaman fikiran kepimpinan. Ini dapat dilihat ketika Abu Dzar mendedahkan keislaman beliau yang boleh memberikan ancaman kepada pengikut Islam yang baru bahkan untuk diri beliau sendiri. Al-Imam Az-Zahabi dalam perkara ini mengakui bahawa Abu Dzar adalah seorang yang punya fizikal yang kukuh, yang kuat. Namun daripada aspek kepimpinan, Abu Dzar dilihat tidak cocok, tidak sesuai untuk dilantik sebagai kepimpinan. Baginda melihat sifat Abu Dzar yang sangat zuhud akan memberikan kemudaratan sekiranya beliau mengatur dan menguruskan harta anak yatim. Dibimbangi anak yatim akan dilatih menjadi zuhud seperti beliau dengan sifat kerah beliau sendiri. Jadi kelemahan yang dimasukkan di sini tidak ada semestinya kelemahan fizikal. Bahkan dalam situasi ini Rasulullah SAW meletakkannya sebagai kelemahan kepimpinan dalam mengatur masa depan organisasi, kelesuan buah fikiran dalam menghadapi cabaran semasa, serta kekurangan dalam mengendalikan keperluan urus tadbir sesebuah kaum. Jadi kepimpinan ini kena menguasai banyak perkara lah, bukan gagah sahaja, tetapi kepimpinan ini mesti pandai ilmu-ilmu yang berkait kepimpinan, pengurusan yang berkait dengan organisasi, pengurusan yang berkait dengan rakyat, pengurusan yang berkait semua perkara. Dia boleh dapat mengurus dengan orang-orang alim, dapat mengurus dengan orang-orang korporat, dapat mengurus dengan orang-orang kafir, dapat mengurus dengan orang-orang yang munafik, dapat mengurus dengan orang-orang macam-macam orang. Apabila jadi kepimpinan ni, kena mengurus dengan bermacam-macam perkara. Maka hadis ini mengikut ulama-ulama menyebut bahawa Abu Dzar ini mungkin lemah di sudut pengurusan pentadbiran. Jadi itulah hadis yang kelima ini menyebut bahawa nak beritahunya perkara yang pertama sekali ialah kepimpinan ini tak boleh diminta. Jangan minta saya nak minta jawatan. Maka perkara pertama ni ialah meminta-minta ni tidak boleh dalam pimpinan. Jadi itulah di antara yang boleh kita sebut pada hadis yang ke-5 ini berkait dengan syarat-syarat kepimpinan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.